Start. Take. Open your phone lah, cannot see Hello. Are we live now? Adakah kita sudah live sekarang? Halo kawan-kawan, siapa ada di sana? Ada di sini? Di sana? Di sini? Selamat Jumaat. Semalam malam Jumaat macam mana? Best tak? Malam satu lagi best. Oh, yeah, for them, for Muslim malam Jumaat very special. For you? I'm not Muslim. Okay. Malam masuklah tengok siapa ada di sini hari ini. So topik hari ini adalah untuk menjawab satu soalan. Apa soalan dia adalah naikkan audio sedikit. Ada, letak sini lah, boleh dengar, boleh tengok. Put one side lah. Can see the comments. Oi, ada 11 view. Thank you yang 11 view itu siapa? Yang tengah menonton live Jumaat kali kedua kita. So kita memilih satu soalan untuk kita nak jawab hari ini lah, okay? Iaitu adakah digital, okay? Digital lebih atau susah analog? Yang mana lebih bagus? Digital tu selain daripada mixer, kita ada banyak benda digital juga kan. Jam tangan pun ada digital. Jam tangan pun ada digital, handphone pun sudah digital. Handphone pun sudah digital, so, TV pun sudah digital. Adakah digital lebih susah? So dalam ending hari ini kita akan bagikan jawapan kepada anda. Adakah lebih susah ataupun analog lebih senang? Saya Eric, saya mewakili saya sebagai wakil dari dunia digital, dan Andy, saya orang tua Andy yang mewakili dunia klasik analog. So saya ada soalan nak tanya Andy sebab apakah kamu soalan dari dunia analog kan? Saya orang tua mah, you orang muda. Kenapa you suka analog, tak mau digital? Tak boleh terima ke? Tak boleh terima, bukan tak boleh terima. Saya lebih suka analog kerana ia lebih simple, lebih mudah, dia tak complicated, dia dah klasik, semua layout dah nampak. Kalau ada satu mixer kat sini kan, segala yang saya perlukan terus saya nampak dalam setiap butang, setiap knob. Apa yang saya tak perlukan tak ada di sini. Tapi you tak rasa pening kepala ni? Begitu banyak butang sekali. Saya rasa yang ni lagi pening kerana dia punya butang semua tak ada betul-betul dia punya fungsi. You kena select. Betul kah? Kita dia punya fungsi semua. Tengokkan. Kita boleh tukarkan skrin. Skrin tengok. Yang ni lah analog. Ini banyak telah sangat-sangat banyak apa tu? Sudah tukar skrin dan semua. Bagus mah, semua ada di sebelah. Dan setiap knob tu, setiap butang ada fungsi dia tersendiri. Tapi banyak knob, you tengok berapa baris. Macam banyak, pembarisan pembarisan Hari sama. Merdeka. Semua sama punya. Tapi ini sikit je. Itu yang masalah, sikit, tapi you kena cari itu fungsi. Oh, okay. So itulah. Saya tak perlu cari, semua ada di sini di depan mata saya. Okay, kita tengokkan adakah begitu senang. Kita boleh tukarkan skrin balik ke main screen kita. So dia punya analog, dia ada kebaikan dia adalah dia simple. Dia segala ada di depan mata. Setiap butang ada fungsi spesifik dia. Dia tak ada fungsi yang lain-lain. So saya tak perlu cari sesuatu yang tak ada di depan mata saya. Ini? Tapi ada betul ke yang apa yang anda cakap, Andy cakap? Adakah orang lain setuju dengan kamu yang saya tak pasti. Tolong bagi feedback sikit. Kita perlukan feedback. Apakah anda rasa mengenai benda-benda digital yang menakutkan ini? Kita ada satu komen. Hidup analog user. Hidup lah. Saya masih hidup lagi. Saya belum mati. Okey, Encik Zubir boleh type sikit komen. Apakah perasaan anda terhadap analog versus digital? So, saya tengok memang anda ini support analog lah. Adakah Encik Zubir setuju dengan point Andy sebab dia kata semua dekat depan mata, senang apa? Senang operasi. Senang operasi. So, kalau kita bagikan satu digital mixer kepada anda sekarang,
anda rasa macam mana? Ada fobia ke? Ada takut ke? Atau ada segan ke apa ke? Ada apa yang susah? Tapi bagi saya mixer analog tu macam dulu phone telefon guna itu dial dua satu empat itu analog kan betul. Itu bukan analog, itu mechanical. Analog tu mechanical lah. Ini mechanical. Ya, Lepas tu lah. kita dah ada mungkin tekan butang tutut dan sampai sekarang kita ada smartphone tu digital. So jadi adakah smartphone anda sekarang lebih susah guna daripada dulu? Mungkin ya, mungkin tidak. Betul tak? Sebab dia ada fungsi banyak. Fungsi banyak tapi dia complicated. Tapi you tak nampak butang semua. Itu 1 2 3 tak ada. Itulah. You tak dapat cari. So whatever fungsi yang you ada dalam smartphone anda kena carilah. Anda kena carilah. Tapi fungsi dia banyak. Okey, kelebihan dia fungsi banyak. Tapi you rasa susah tak? Kadang-kadang susah juga. Kadang-kadang susah. Tapi kenapa you guna ni? Tak guna balik telefon tu? Terpaksa. Okey. Pasal kita kena buat online lah, kena tengok ni screen lah, kalau tidak Kalau bagi you Chan balik, you akan guna balik telefon jenis tu? Tapi you tak boleh naik Facebook, tak boleh gosip-gosip, tak boleh YouTube, tak boleh live, tak boleh tangkap gambar juga. Tak boleh buat sesi hari ni. Tak boleh buat. So itulah analog. Dan dia punya fungsi lebih lebih spesifik dia, dan ada had dia lah. Analog ada had dia. Oh, saya sangat lansi ya. Mestilah. Kita ni generasi berlainan. Saya 30-an itu 50, 60, 70. 50 saja. 50 saja. 70 lah. Encik Hami kata digital banyak kelebihannya. Betul juga. Ada kelebihan dia. Dari segi fungsi-fungsi, feature-feature dan kawalan yang ada dalam mixer tu, mesti kita mengakui digital punya memang ada banyak fungsi di dalamnya. Sampai kan dulu kita ada rack, ada processor kan, semua boleh buang. Okey. Dia punya fungsi tapi banyak fungsi tu tak semestinya kita katakan sangat susah nak guna. Sebab kena macam carilah. Bila macam you nak memasak di dapur A. You sudah mahir tempat tu. You tahu mana itu black pepper dekat mana. Tapi semua simpan dalam kabinet lah. Tapi you pergi kitchen B sana, mungkin itu black pepper dekat almari sana. You kena buka cari itu digital lah. Tapi you kata nak cari tapi bila you sudah cari sebenarnya sangat senang. You cuba buka boleh dapat dia. Tapi kalau analognya itu black pepper, itu salt, itu kicap semua dah di atas kabinet. Di depan anda semua. So saya tak payah buka. Saya nak mula masak aja, saya ambil terus. Tapi you punya kicap, black pepper dan semua you pun kena campur kan? Betul. Itu tapi pun digital dia itu campur tu orang pakai the soundman kena buat. Tapi mungkin sudah ada preset Ada preset Ada preset, tapi perlu orang preset. Kita ada kita Ajinomoto dah. Masuk saya sudah sedapnya. Haiya. Jangan cakap itu MSG Itu MSG itu. Ya tak ada tapi digital ada itu boleh store lah. Itu kelebihan dia. Harap anda faham lah apa yang kita. Tapi yang penting dia ramai anda di luar sana yang pegang kuat kepada analog mixer anda. Macam ni, yang berpegang kuat kepada analog mixer. Dan saya rasa ramai juga macam saya yang fobia terhadap benda ni yang ada lampu-lampu berwarna-warni. Macam lah analog tak ada lampu. Ni apa ni? Tapi tak lah, sikit saja. Macam ni tak ada lampu. Apa ni? Sikit saja. Okey, saya buka dia punya lampu semua, tengoklah. Sudah tukar skrin, tengok ni lampu. Saya buka semua, tengok. Lampu merah, lampu tengok orange. banyak lampu. Sini lampu sini. Tengok saya buka lagi lah. Banyak begitu lampu. Saya buka lagi lah, tengok saya buka lah. Ada banyak lampu juga. Apa lampu lagi ada? Ini digital punya lampu. Tapi lampu ni senangkan kerja sebab dia boleh buat apa? Yang best tu lampu tu semua cantik. Bukan cantik lah, ni lampu ada kegunaan Apa kegunaan? Untuk menunjukkan masa anda guna berpesta. Masa anda guna analog, pastikan saya rasa confirm banyak dia guna itu tape pita.
Tip sini. Okey, ini CD Betul, 1, betul. CD 2, ini Walker 1, ini Walker 2, betul. Sini sudah tak perlu. You boleh buat color. You boleh mungkin setting biru, lah. Biru ialah mic. Okey, hijau mungkin ialah instrumen. Mungkin kuning adalah dari PC. You boleh buat merah itu. daripada drum tu. You tak perlu tampal itu stiker sampai buruk. Itu kelebihan, kelebihan. lah. Ini ada kelebihan. Okay. Tapi itu satu kena buat satu tape sini, tulis semualah. Yang satu lagi dia boleh preset lah. Color nampak? Ada nampak? Ada screen. Sekarang screen mana? Canggih lah. Ini boleh kata canggih. So kita boleh different color. Ada hijau mungkin dari mic, biru mungkin dari PC, kuning mungkin dari benda. Kita boleh buat dekat sini. Tak perlu buat stiker. Kita lekat mungkin lekat Walker 1, Walker 2, mic 1, mic 2. Lebih cantik lah. Mengapa anda suka analog? Okay. Apa masalah digital? Apa masalah? Sebelum tu lah orang sebelum tu ada orang berpegang kuat kepada analog. Mengapa anda sukakan analog sangat? Kerana lebih murah ke? Betul ke ada analog lebih murah? Okey. Boleh kira lah analog lebih murah lah. Tapi untuk mendapatkan satu bukan sangat murah pun. I want to say cheap pun bukan cheap. Kalau ini 32 channel kan? Ini ialah 32 channel. Kalau anda dapatkan satu mixer analog 32 channel dalam harga lebih kurang 9,000, 8,000. Ini X32 compact. Ini compact. Versi compact. Ini compact about 8,000. 8,000 macam tu lah. 7,000 lebih 8,000. Tak ingat lah, cek Lazada. Cek Lazada. Lebih kurang lah dalam 7, Kalau 8, ada, 9,000. yes, letakkan link Lazada bagi orang tengok. Kalau anda cari satu mixer analog 32 channel, 32 itu board besar, 32 channel, saya pasti pun dia takkan lebih murah daripada digital punya mixer. Yes, you tengok saya macam ni berapa? Ya, ada supporter hari ni. Ada satu saya tak ada mana? supporter. Mr. Zubair support you kan? Betul. Mr. Zubair, Encik Zubair kata, for big event, yes, no doubt digital champion, but in other scenarios, small event, use 2 mic only, this is the best time for analog, show it power. For me, if someone can work with both analog and digital, advantage for him. Ini Encik Zubair pun dah katakan. Saya nak mention saja, dia dah tulis sini. For small event, use 2 mic ke 3 mic ke, beberapa input saja tu. Then digital analognya lebih sesuai lah. Mudah untuk dikendalikan. Anda tak perlukan feature-feature yang banyak. Anda perlukan apa yang di depan mata anda saja. Okay. So kalau untuk event kecil, you nak bawa keluar benda ni ke? Tak perlu lah. Saya boleh bawa digital yang jenis lain. Saya digital ada banyak jenis tau. Bukan ini saja. Ini pun digital hari ini. Ini pun kecilnya. digital juga. So apa yang saya digital hari ini ialah saya guna iPad-nya. So apa yang kita buat live, betul-betul buat live adalah guna ini apa? Model X18 X18 yang menggunakan iPad. Sekarang kita pakai yang ini. Bukan digital lah, yang ini digital lah. Ini pun digital. Nak buktikan digital kan, inilah mixer dia. Tengok, fader pun tak ada punya. Ada satu lagi butang jenis pun tak ada. Apa pun tak ada. So, murah. Analog tu murah, kalau katakan murah, kalau kecilnya memang lebih murah lah. Yang ni pun digital juga. So ini lebih kurang berapa input? Ini 12. Input 12 lah. Tapi mic 4 lah. Mic 4 lah. So yang ni you kata besar pun dia tak lebih besar. Kurang, tengok size. Lebih kurang dalam kategori ni lah. Tengok size. Beza lah, tapi yang ini dia pakai apa? iPad. Pakai iPad lah. Atau smartphone pun boleh. So ini harga bawah 2,000 kan? Ini bawah 2,000, saya pasti ni. Tak ingat, cek Lazada. Ini bawah. Saya tak pasti dia punya harga, tapi saya yang pasti bawah 2,000. Okey. Dan yang ini pun bawah 2,000. So lebih kurang harga dalam kategori yang boleh katakan tak jauh lah. Tapi beza dia, yang ini mesti lebih mahal kerana anda perlu beli iPad ataupun satu tablet lah. Mesti beli juga. So ni campur dengan ni dah jadi lebih kurang 3,000 lebih lah. Ataupun 4,000. Okay, tapi mixer ni 1,000 lebih saja.
Tak lebih 2,000. So ini katakan dalam kategori ni lebih murah. Tapi kalau kategori board besar, itu sama pun harga. murah aja. Itu berapa? Katakan tak perlu beli phone atau beli tablet, itu saya rasa XA12 pun murah. Okey, biar TS check. Tapi Check you harga. tak beli itu, you tak boleh pakai mah. Tapi saya mesti ada handphone, mesti ada smartphone memang. So anda suka pakai smartphone untuk mix ke? Tak kecil sangat ke? Tak, saya boleh jalan-jalan. Saya tak perlu macam itu macam terikat pada mixer. Saya boleh jalan, katakan nak buat kenduri. Itu Saya boleh bagus. jalan sambil makan pun boleh. Itu satu kebaikan. Okey, itu boleh buat daripada toilet lah. toilet pun boleh. Dia boleh mixing duduk dalam tandas. Okey, tadi kata sini dia terlalu complicated lah. Tapi pada dia beza dia banyak butang, banyak knob ni. Rasa macam depan apa awak nampak complicated. Okey, tapi apa yang anda perlukan segalanya ada di depan mata anda. Tapi yang saya rasa lah, yang orang analog selalu rasakan, anda tengok butang dan dia punya knob kurang. Tengok knob pun boleh kira tak lebih 10, bukan 10 aja. Butang pun kurang daripada ni. Tapi saya pada pendapat saya itu cuma satu alasan saja. You tahu kenapa? Okey. Bagi saya analog tu dia macam itu flat. Itu rumah flat. Sebab rumah flat tu sama saja. Itu design semua sama. Semua sama. Macam Singapore punya HDB. You pergi masuk, okey. Kiri ialah bilik. Kanan ialah tandas. Depan ialah dapur. So tak kira you pergi apa-apa, dia memang layout semua sama. So untuk analog, tak kira you guna jenama apa, dia memang layout mesti macam ni. Mesti memang ada sama. gain, Memang sama. ada high, mid, low, aux, effect, pan dengan ni. dia punya strip memang susunan dia Tak lebih kira kurang sama. apa-apa brand. Jadi tak kira apa-apa user yang guna, Bagi dia mixer tu dia terus boleh pakai. dia sudah tahu itu layout. Sebab layout dia copy paste antara apa-apa brand. Lain-lain brand pun lebih kurang sama punya. Tetapi untuk digital mixer, lain-lain brand dia memang layout lain. So mungkin sini knob sini, itu knob sini. So dia tak ada satu yang sekata. So you kena carilah. Jadi itu yang kamu cakap, kata dia tak familiar, tak tahu dekat mana. Sebab bila dia dari satu flat dia pergi kondo pula atau pergi design lain. Masuk. Ini dia high class lah. Dia kata saya flat, dia kondo. Ini memang lansia ini memang flat mah. Ini memang kondo mah. Bukan banglo tau. Banglo lain, banglo sana. Banglo sana. Banglo mana? Okey, tetapi katakan you dari flat nak masuk kondo, you first step you tak mau masuk. You pintu pun tak mau masuk. You setiap kali kata itu memang susah, tak boleh tinggal orangnya, tak boleh tinggal orang. So you akan selama-lamanya rasa kondo tu tak boleh tinggal orang. Tetapi bila you dah satu langkah masuk, you pergi explore, you dah mungkin tinggal 2-3 hari sana, you mesti tahu besok bangun, you tahu mana tandas, mana bilik, mana dapur. So sudah cuba hari harimau lah. Mestilah. So bagi saya konsol digital sama juga. Bila you mungkin first time, kali pertama, you tak tahu mana butang mana. Sebab you kena carilah. Layout dia beza dengan analog dan setiap brand digital berlainan. Jadi, tapi bila you langkah pertama masuk ke digital, you guna 1 kali, 2 kali, lain kali sebenarnya you tak perlu fikir, you pun dah tahu dekat mana. So katakan dia ada digital, saya rasa dia ada beberapa langkah tambahan lah. Tambahan kerana setiap setting dia biasanya you kena cari itu benda you nak set. Katakan kalau untuk analog, kalau saya nak increase gain, saya pergi ke gain knob, saya increase saja. Kalau saya boleh tunjukkan gain. Tapi untuk ini sama juga. Okey, gain. So kalau analog gain dia, kalau you nak increase gain, you just pergi ke gain, you increase saja. Macam tu. Kalau you nak kurangkan, you kurangkan saja. Okey. Okey, untuk digital pun tak susah. Okey. So gain dia sini saja. Ni je, boleh nampak. Yalah, tapi untuk channel yang mana dia satu butang untuk ini gain saja. So katakan saya nak buat gain untuk channel 1. Channel 1. Tekan 1 lah. Select 1. Ini gain untuk 1. Itu saja. So macam tu sajalah. Macam tu sajalah.
So kalau I nak buat untuk channel 2, I select. Tekan ni channel 2 again. You nampak sudah berubah. Nampak tak? Oh, macam tu lah. So ini channel 2 again. Ini channel 1 again. So kalau saya nak tengok semua channel punya gain, macam mana saya nak lihat? Macam ni saya boleh lihat. Ini tak boleh lah. Itu dia. Tengok, saya boleh tengok saya nak gain semua depan mata, dia tak boleh. Tapi dia ada screen pun tak boleh apalah. Atas screen tak boleh. Atas screen boleh. Tapi satu persatu lah. Saya sudah tangkap dia satu. Okey. Ini saya, kalau you betul, saya bagi satu like. Okey. Satu like untuk Andy. Dia challenge saya, nanti saya challenge dia balik. Ini pun lansi juga. So, apa lagi? Tengok. So, slot ada dia punya fungsi sini. Saya nak buat sesuatu, terus saya pergi situ. Kita ada king of analog. Tak perlu select lah. Tapi ada kekurangannya. Kerana fungsi yang ada di analog, apa yang ada di sini, di sinilah saja apa yang anda ada. Wah, bagus kita ada orang puji kita punya analogi. Flat ke kondo. Betul. Flat ke kondo. Ni Lansi punya orang dia tak duduk kondo, saya duduk flat saja. Kita ada king of analog. Siapa tu king of analog? Dia ni pandang rendah orang tinggal di flat PPR tu semua. Tak ada lah. Saya pun pernah tinggal flatnya. So rumah papan saya pun pernah tinggal. Oh, rumah papan pernah lah. Bagus. Masa saya kecil, rumah papan. So yang lain semua saya boleh nampak. So katakan kalau sesuatu benda yang saya nak buat, saya nak EQ kan sesuatu, katakan saya nak increase high frequency. So saya pergi ke high, saya tambah. Kalau macam mixer digital, macam mana nak buat? Kita pun ada. Dia ada step lebih sikit. Saya perlu pergi situ untuk analog, tambah. Saya hanya pergi situ, katakan EQ high, saya tambah saja. Macam tu saya boleh tambah. Tapi kalau digitalnya macam mana? Sama juga. Okay, you mau channel apa you cakap? 3. Channel 3. Senang saja. Okay, kita tekan channel 3. Okay, apa kita mau? Kita mau high, increase high. Increase high, tekan ni high. You sudah select high. Lepas tu kita ada apa? Gain. Naikkan turun. Kita boleh nampak dari sini. Okay, mungkin saya besarkan screen supaya senang nampak. Saya boleh view. Saya nak katakan sesuatu lah. Betul. Ini lebih mudah. Dia satu step you pergi situ buka. Ini dia ada nak select, lepas tu nak select, lepas tu baru pusing. Tapi saya nak katakan lah, walaupun saya support analog, tapi dari segi digital, adakah itu susah sangat ke? Adakah itu betul-betul susah? Step ada tambah sikit, tapi nak katakan susah. Tekan high susah? Bukanlah. Tekan view buat susah? Beberapa kali mungkin dah okey lah. Sebab hari ini kita pun bukan nak kata digital mesti lebih bagus. Kita analog dia ada bagus menjawab juga. Soalan ni, adakah digital lebih susah? So kalau juga? untuk fungsi-fungsi yang lebih basic, yang fungsi yang lebih basic, untuk event yang lebih basic, lebih kecil kan, mungkin yang ini lebih sesuai kerana anda nak just cepatlah, nak senang, betul-betul senang. Fungsi yang ada sini, kalau saya nak increase apa-apa, saya just pergi situ, saya pusing. Saya nak tekan tu, saya tekan tu saja. Saya tak perlu pergi select, cari scroll apa, dia punya menu semua, tak payahlah. Lebih mudah kalau function anda atau event anda kecil. Kalau event anda lebih besar, then kita kena mengakui kita lebih baik pakaikan yang you sudah join digital. Saya orang realistik. Saya orang realistik. Kalau orang digital sini, orang analog sana. So macam tu lah, dia ada beza dia. Dia ada beza kegunaan dia lah. So ada apa lagi? Saya ada satu. Okay. Saya rasa yang betul-betul boleh guna analog dia memang soundman yang hebat. Kenapa awak kata macam tu? Sebab you kena bergantung pada telinga. You apa pun tak boleh nampak. You apa screen pun tak ada. Tapi digital kita ada screen. So ada screen lah. Selain daripada telinga, kita ada visual. Ada visual. Tapi okay, kita boleh tunjukkan satu contoh kan macam ni. Ya, saya ada satu itu macam demo lah, okay. So saya boleh challenge kepada Andy, tapi ada sikit masalah. Dia berani challenge saya, mesti saya kalah ni. Okay, saya kena ambilkan handphone ni. Oh, ambil handphone lagi? Sebab saya akan. You want to bring close up, is it? No. Saya akan
Sini saya ada satu app. Okay. So dia boleh generate frequency. So saya akan guna Dia hantar signal lah. Saya akan hantarkan satu signal yang kamu tak tahu apa signal tu. You boleh cuba carikan apakah frekuensi tu. So katakan analog, tak ada indicator, tak ada screen, you boleh guna telinga lah, dengar. Okay. Ya, kena guna telinga lah, terpaksa lah. Tapi you boleh ada sikit boleh bantuan dari sini lah. So Wait ah, Wait ah. 拆咗嘛個 The gain setting 未 set 㗎係咪？未啊？我係驚呢個全部攞落嚟先。俾 I bring down first all。Before you send anything, you better mute everything first. Okay. Saya tengok boleh bukakan satu lagi kamera tak? Buka lagi kamera. Temu, entah. Wah, apa? Mau tinggal ya? Mau sama? Ince apa? King of Analog is watching Kai Backline. Oh, Kai Backline dari Ipoh. Dia kata bila pula jadi King. Flat. Okay, Encik Simon bin Kopong kata flat is easy plus cheap. Kalau on basic usage memang easier. Okay. Tapi kalau advanced usage mungkin kalau anda perlukan banyak feature, mungkin anda akan perlukan beberapa benda fungsi yang tak ada dalam analog lah. Mungkin sukar sikit. Test. So yang ni saya masuk dari Wait, gain may high. I open a big gain first. Test. You are sending to channel 1. Channel 1. Channel 1 ah. Wait, I turunkan semua dulu. This is a signal, right? Okay. Ada. Boleh dengar? Ada signal sini? Got. Apakah frekuensi itu? Wait ah. Klik tu. Okay, frekuensi itu lebih kurang 500. Okay, saya cuba bukakan apa-apa. Saya ada fungsi special ni. Analog pun ada fungsi. Iaitu orang kata FBQ, feedback detection lah. Saya boleh pakai feedback detection. Boleh guna kamera ni masuk sini. Yang USB. Yuk ya. Time now. Okay, saya sekarang akan playkan satu frekuensi. Dan Andy kena pergi carikan apakah frekuensi itu. Atau anda yang senang dengar tu boleh beritahu kita apakah berapa hertz? Berapa hertz ke? Katakan ada apa-apa frekuensi yang mengganggu, ada feedback. Okay, carikan frekuensi ni. Can they hear this? Can. Huh? Live can hear? Can. Okay, so adalah bunyi dia lah. Dia boleh okay. Dengar. So saya ada satu fungsi lah. Analog mixer pun boleh carilah dia ada fungsi dia. Katakan saya nak senang sikit, saya jangan guna tu. You dengar dulu. Dengar berapa? Saya tak pasti ini. Okay, ini ini saya tak pasti. Kungfu belum sampai saya tak pasti Sifu lagi. Mungkin ini dalam apa? 3,000 ada? 3,000. Okay. Tak tahu, kita guna cari balik punya FBQ features. 500 saja. 500. Dia detect 500 lah. Okay. Jawapan dia. Berapa? 604. 604. Okay. Okay, cuba lagi satu tengok. Apa? Sudah satu kali sudah ada. Tak apa, I pun tak. Okay. Cuba lagi satu frekuensi lah. Saya tengok apa yang you tak ada dekat sini. Saya pilih yang tengah-tengah. Kalau tadi dia 500,
1K saya boleh di tengah-tengah man. Okey, saya tengok apa yang saya mau. Pilihkan apa yang saya mau. Okey. Tias datang sini dulu. You Belakang. bagi dia orang tengok. Lambatnya, cepatlah. Okey, kita sini lah, sampai sini lah. Okey, play. Kalau saya nak guess ni lebih tinggi dah ni. Berapa frekuensi? Soundman analog. Ini yang 3000 lebih, 4000 macam tu lah. You boleh pilih satu. 3,000 lebih atau 4,000 lebih? So okey lah, saya pilih satu middle punya itu, iaitu 35. 35. Okey, buka lah. Okey, ni dia tunjuk 2. Okey, kalau saya tengok dia boleh nampak kan. Tapi dia dua band yang naik. So dia tak boleh tentukan mana. So kena cubakan lah, tengoklah yang mana. Dia lebih dekat kepada ni 25. 25. 3,000. So walaupun ada fungsi dia untuk detect frequency. Okey. Tapi dia tak begitu tepat. Kerana dia hard kepada berapa band ini, dia ada 9 band, 9 band punya feedback detection, dia ada 9 band saja. Dia akan detect lebih kurang lah ataupun di antara lah. Okay, so sekarang you nak saya hantar balik ke? Ayo hantar balik. Saya challenge you kena challenge saya balik, Mak. I think need you to come back here again. Come back here again. Datang balik. Sekarang kita bagikan handphone untuk generate itu signal. Bagi dia pilihkan itu frekuensi kepada saya. Saya tak perlu jadi buka balik. Tutup itu Phantom Power dulu. Phantom Power buka ni. Oh ya. Phantom Power ini akan off protection. Oh, went off Ya, ini dia punya handphone. Nasib baik ada protection for Phantom Power, hantar 48 volt. Kalau tidak, hancur. So, apa yang kita akan buat sekarang ialah saya bagikan itu app bagi Andy. So, dia akan pilihkanlah satu frekuensi. Lepas tu dia hantar bagi saya, katakan saya nak carikan frekuensi itu. Saya boleh menggunakan pendengaran saya atau menggunakan EQ atau screen di sini. Yang untuk buktikan bahawa sebenarnya dalam analog, kejap. Dalam analog kita bergantung pada pendengaran kita. Dan di kalau tak cukup experience macam saya ni, tak cari dia punya frekuensi, saya tak boleh anggarkan dengan elok lah. So saya kena bergantung kepada dia punya detection dia dalam sistem. You boleh pusing, dapat set, lepas tu play. Lepas tu play, sini you naikkan dua ni. Okey. Dua channel dah hantar ke sini. Ini kan ni. Lepas tu di sini saya akan dapat. Okey. So sekarang Tias, mari. Ni tak ada punya sekarang pula. Sebab dia datang ke sini. Okay. So you can hear. But if you off there, I cannot hear. It's from here. Oh, now you can hear. You can see here. Now no more. Now no more. You set lah. You stop first. You set then play. You set dulu, play, lepas tu saya tengok. Saya tak mau. Saya tak mau tengok. You can see. You can see, right? So Andy tengah setkan itu frekuensi dia nak test saya. Walaupun pendengaran saya tidak begitu bagus, saya bukan Sifu.
Okay. Tapi dengan screen saja saya boleh sudah nampak. Nampak tak? Okay, Ya. Screen saja saya boleh nampak sini. Boleh offkan dulu tak? Off dia akan hilang. Play. Saya tahu apa frekuensi. Cuma apa yang saya perlu buat, saya pergi gain sini. Saya dah tahu. Exactly berapa frekuensi. Lebih tepat lah. Lebih tepat. 2600 Hertz. Tapi handphone sini dia tulis 2495 lah. Lebih kurang lah. Agak tepat lah. Dekat. So saya boleh terus sini. Kita boleh turunkan gain. Okay, katakan kalau saya... Okay, tak payah cuba lagi. Saya akan ubah dia lah. Dia boleh ubah. Ubahkan lah. Kita boleh tengok dari sini. .88K. Lebih kurang lah. 35... Mungkin you bergerak dia punya sampai ke frekuensi mana lah? Yes, 3.55 hingga 3.81. You boleh ubah. 34 35 lah. So inilah sistem digital yang analog akan kalah lah. Analog boleh nampak lebih kurang sajalah antara band dia. Sebenarnya bukan menang dengan kalah lah. Sebab kadang-kadang kita, yang saya tadi, itu point yang saya bawakan tu ialah bila kita guna analog dan kita dapat mix dengan bagus lah. Maksud dia itu sound engineer tu memang sangat bagus. Sebab dia cuma lebih guna tepat. telinga. Dia guna telinga dia. So dengar okey itu frekuensi ada masalah. Ada Tadi sound yang kita macam test tu. ada yang kita test itu cuma satu frekuensi je. Tapi bila you dalam satu lagu ada frekuensi satu yang masalah, you susah nak detect. Tadi itu cuma satu je. You tak ada Bila bunyi lain yang kacau. bila live tu lain, itu satu signal, satu frekuensi saja. So yang ini boleh pakai ataupun Adakah penonton kita setuju dengan point kita? Saya pun setuju. So adakah anda setuju? Bukan tak boleh. Analog tu boleh tapi tidak begitu tepat. Kecuali kalau anda sebagai soundman atau sound engineer betul-betul pengalaman anda begitu baik sampai anda dengar beberapa frekuensi, anda boleh tentukan dengan tepat, terus boleh buat adjustment. Itu memang Sifu punya level lah. Memang Sifu atau Dewa audio lah. Okay, itu level tu. Tapi untuk digital, tak perlukan sampai Sifu level. Anda boleh pakai screen untuk cari frekuensi itu. So, tak perlu pergi dengar apakah frekuensi yang bagi masalah. This one I don't need phantom power, right? I don't need to on or off, right? Okay, better. Nanti I plug in the pop gone again. Aduh. Belakang katal pula. Okay, so itulah satu kelebihan analog. Dia bukan betul-betul satu kekurangan kelebihan digital, tapi bukan satu kekurangan analog lah. Kerana analog boleh buat juga. Okay, tapi bergantung kepada dia punya feature. Seperti yang dalam Behringer ni, dia ada satu feedback detection FBQ dia pakai FBQ, feedback detection yang digunakan untuk detect feedback, tapi boleh digunakan untuk detect frekuensi-frekuensi yang dihantar lah. Juga senang nak buat mixing. So tadi katakan EQ, dia kata boleh nampak semua dekat sini. Tapi adakah bermaksud apa yang anda nampak itu lebih senang? Kadang-kadang apa yang you tak nampak, kalau tak nampak memang susah. Tapi sini kita katakan nampak. Boleh nampak. Kita boleh nampak tapi bukan nampak butang je. Kita frekuensi itu graf semua boleh nampak. So jadi adakah ini lebih susah? Dia ada step lah. Kalau kan dia ada step untuk carilah. Dia ada step dia. Okay, mungkin anda perlu tekan lebih banyak butang. Sikit lah, tambah satu atau dua. Tapi tekan butang tu bukan susah sangat lah. Okay, bukan susah sangat. Okay, so dia ada step tambahan, tapi bukan susah. Okay, anda boleh percayalah. Ini saya dah tengok ni, saya akan support digital. What's up, TS? Any problem? Ya, ada apa-apa komen dari penonton kita? Siapa lagi? Okay,
abang still boleh produce sound quality cap jempol. Betul lah. Katakan dengan analog kita dapat quality yang bagus. Memang kita bagi respect lah. Sebab dia memang skill je. Okey, siapa lagi? Abang Rizwan pula. Belilah man. Siapa nak panggil siapa beli ni? Okey, Abang Kai Backline. Teringin benar nak pakai digital ni. Bilalah boleh merasa. Mr. Kai Backline, kalau nak rasa, datanglah ke sini. Ada sini. Jom. You nak X32, you nak Midas M32, you nak Behringer Wing pun ada. Boleh nak cuba. XA pun boleh. XA ni. Handphone. Ni pun boleh. Datang cuba. Tapi kalau jumpa, anda boleh cubalah. Kita tak paksa anda belilah. Tapi kalau anda dah cuba, dah terracun, you jangan blame saya ya. Jangan nanti datang sini terbeli pula. Mampu. Okey, satu lagi point saya nak untuk digital lah. Saya rasa digital lebih senang dapat bunyi kalau dibanding dengan analog. Senang dapat bunyi. Katakan you nak ada senang nak buat satu mix. Senang nak buat satu mix. Katakan you ada satu drum ya. Ni nak mix itu drum. You nak mix itu vocal. Saya rasa lebih senang dengan digital. So, adakah anda rasa setuju dengan kenyataan ni? Itu mungkin lebih senang kot. Kalau katakan kalau hantar sesuatu track ke apa, saya nak tambah dia punya high atau tambah dia punya bass, terus tambah je. Kalau untuk digital, atau kita nak cubakan satu eksperimen. Jom kita cuba tengok. Cubakan satu anda eksperimen. Akan hantar apa signal tu? Okey, saya boleh hantarkan dua track bagi you. Check channel mana? Ini dua track. Satu ni, track, you cuba satu-satu track dulu. Satu track ialah sangat low punya kick. Satu kick in, satu kick out. You cuba dengarkan yang mana. Baik. Ada? Ada tak? Yang mana? Cam tu ada. So yang mana ialah kick 1, kick in. So dia ada kick. Yang mana ialah kick yang bassnya. Ya, saya tambah lagi. Stop boleh ya? Slowly lah, itu music mah. Kacau. Okay, so ada signal lah sekarang. So, ini apa ni? Ini kick drum. Kick drum. Yang satu lagi macam mana? Kosong, tak ada apa. Ini tak ada apa. Tak ada? Tak ada. This one nothing. No signal. Ni dengan ni kan? This one got Ni? snare. Got Ini? hi-hat also. This one nothing. This one nothing. Okay, kejap. Nothing also. Cuba play kan? Tum. Ya, sorry. It's still only channel 4. 5 tak ada. Okay, go. So ni apa ni? Low punya kick. Satu lagi? Ini low. Satu itu hard kick lah. Sekarang sudah. Okay. Bisa. Cuba improvekan, tambah baikkan hasil dua kick ni. Hasil dua kick ni. Nak bagi dia punch padu lagi. Oh, solid impact besar-besar. Apa yang you buat, you tunggulah itu lagu lah. Lagu. Dia punya Lagu.
Masa you buat, you pusing, you cakap you tengah buat apa. Pusing high, pusing mid. Supaya audience kita tahu apa yang tengah berlaku. Andy. Masa you pusing, I tengah cari dia punya frekuensi low atau low mid sebelum saya pergi ke low lah. Ini kacau. Oh. Keluarkan. Okay. So apa yang kita dengar ialah low kick. Okay, sekarang ini saya dengar low kick. Sorry. So apa yang you tengah buat? Okay, saya cari lebih kurang 100 Hz macam tu. Saya tambah 100 Hz. Okay, Andy tambahkan 100 Hz untuk itu yang solid punya kick. Yang ni ialah low punya kick, sangat low. Anda boleh dengar dengan headphone anda tak? So dalam screen saya boleh nampak lebih kurang di 45 Hz. Itu adalah dia itu AC dia. Dan kita tambah itu padu punya kick, dia dekat lebih kurang 60 Hz yang saya dapat nampak dari screen digital mixer saya. Tapi Andy kena bergantung kepada telinga. Bergantung kepada telinga lah. So kalau saya nak lebih kick, saya kena tambah lah. But signal very high lah. Apa saya boleh kurangkan untuk kamu? Kurangkan. Kerana kalau saya tambah apa-apa saja terus klik. Saya boleh kurangkan untuk kamu. So lagu sudah sampai ke penghujung. Okay. Hampir ke penghujung, nanti saya akan restartkan balik. Okay, saya tambah dia punya low sikit lah. Okay, restart lagu. Okay. How long is the track? Tak ingat, 1 minit, 2 minit. How come no more? Okay, sudah okay. Sudah lebih kurang okay lah. Saya dapat lebih low sikit, lebih punch sikit lah. Lebih punch sikit. Okay, kita dengar untuk tapi saya tak nak lebih-lebih lah. Kita dengar untuk seketika. Lepas tu kita balik ke saya tambah low dengan dia punya low mid lah. So apa yang anda dengar sekarang adalah Andy sudah EQ kan supaya bass tu jadi lebih baik. Saya tambah sedikit. Tapi lebih baik tu ialah persepsi individual. Sebab itu mixing tu adalah creativity kan. Jadi ada yang kata tak cukup, ada yang tak cukup. Tapi untuk Andy, ini dia kata dia lebih bagus untuk EQ. So tak ada low, sebab sudah off. So ini apa yang anda dengar, yang sudah Andy EQ kan untuk tambah baik itu kick drum. So ini kalau saya dia boleh back to normal. Kalau back to normal lah, back to normal. Macam-macam dia punya low hilang, lepas tu dia punya kick tak ada power lah. Okay, so yang kat satu yang dia dah high, low mid tu saya tambah pada lebih kurang 200 lebih Hz lah. So saya tambah lebih kurang 200 Hz tu. Yang lagi satu pas 100 Hz saya tambah. Dan pada low tu 80 Hz saya tambah lah. Macam tu lah. Okay. So sampai deep sikit lah. So sampai pula digital pula. Kita playkan balik track yang sama. Okay. Nampak kalau flat ni macam kosong-kosong, macam a bit kosong, tak ada power dia punya kick drum.
Hey, you're not hearing the same thing I'm hearing. Ya. I hear is beep, no? My signal here. Korang, saya guna balik yang sama ni. Play balik. Yes. Apa? Gain, I think somewhere. Okay, yang ni ialah original music nah. Okay. So apa yang saya nak buat, katakan saya apa pun tak pakai EQ. Sekarang saya apa pun tak pakai EQ. Saya cuma guna satu plugin dekat dalamnya. Ada plugin. Ada plugin. So Boleh ini ya. Handlekan kamera dulu tak? Dihandlekan kamera. So saya boleh buat EQ, saya boleh buat compressor nak bagi dia punya padunya. Tapi saya tak mau buat tu. So saya malas. Saya nak senang kerja kan. Senang kerja. You malas ke tak tahu? Saya malas jangan tak tahulah. Okey. Saya apa yang betul, orang yang tak berapa erti pun dia boleh buat setting ini. boleh sebab saya guna plugin saja. Apa yang saya boleh buat, saya pergi effect. Saya boleh pergi ke, mungkin saya ada satu plugin panggil sub octave. Sub octave tu dia boleh enhance you punya bass punya harmonic. Saya cuma pilihkan, selectkan dia ke saya punya left dan right dan onkan saja. Okay, saya onkan saja. Okay. So, Dia before, buat automatic ke apa? automatic. After. Saya dengar tak ada beza sini. Ya. I think you hear got beza difference tak? Okay, ini belum sebelum. Aktif. So now is Off. off. Then you on again. Boleh dapat dengar? Mungkin saya dramatik sedikit. Kasih dramatic sikit baru boleh orang Saya dengar bagi kita beza. dramatik sedikit. Okay, play lagi sekali. Ini sebelum. Aktif dan tak aktif. Sekarang sudah off. Nampak dua ni sudah off. Is it play? Saya playkan balik. Okay, ini sebelum. Saya aktifkan dia. Ada beza dia lah. Ada beza? Tapi sikit-sikit lah. Hmm. Tapi kalau nak manual, nak cari EQ, ini Nak kalau EQ auto. senang saja. Pergi EQ, you nak tambahkan bass. Ini dramatik sedikit. Okay, dramatik EQ, pergi EQ. Saya boleh nampak semua benda dekat sini. Apa yang saya mahu buat. Okay, mungkin saya mahu pergi sini. Frequency, boost. 90. On. Sudah sangat keras. Boleh dengar? Okay. Atau saya nak pergi ini. Saya juga boleh tambahkan sini. You nampak sini punya fokus. Tambahkan. On. Sudah terlebih. Sudah terlebih. So tapi saya ada visual. Ada visual, screen. lebih senang nak mungkin buat. mungkin sesetengah
frekuensi kita tak perlu boost, kita nak kurangkan sebab mungkin terlalu banyak kan. So kita boleh dapat dari sini, kita boleh dengar, kita boleh tune tu. So dia ada apa, macam mana kata, okey, dari segi saya nampak lah, dari segi digital, kekurangan dia ada beberapa step. Itu saja kekurangan dia. You kena tahu itu step. Okay, you kena tahu itu step. So kalau anda dah biasa dengan step tu, boleh buatlah dengan cepat. Tapi untuk nak, bila dah masuk step tu, untuk menyelesaikan masalah tu, katakan anda nak dapat lebih punch, itu boleh dibuat dengan lebih tepat. Okay, saya rasa dengan digital mixer anda boleh buat sesuatu benda itu dengan lebih tepat, kerana anda bukan saja boleh dengar, anda boleh nampak di skrin. Untuk cari, misalkan nak cari sesuatu frekuensi yang anda nak boost ke atau nak cut, anda boleh cari frekuensi itu atas skrin dengan lebih tepat dan buat perubahan yang lebih tepat lah. Itulah point saya sebenarnya. Mungkin dari penggunaan digital mixer yang kurang pengalaman dalam audio, mungkin ada kelebihan. Sebab dia boleh skew telinga dia, boleh kurang sedikit sebab dia ada screen, ada visual nak bantu. Tapi bila menggunakan analog, itu ialah 100% telinga. 100% telinga. Kena dengar baru tune. Jadi bagi saya, sebenarnya untuk nak dapatkan bunyi, saya rasa digital lebih senang. Adakah anda setuju lah, yang penonton kita setuju dengan point ni tak? Adakah kamu setuju dengan point ni? Saya punya point, kalau nak buat dengan digital, mungkin lebih mudah sedikit. Mungkin lebih cepat sikit, tapi tidak begitu tepat. Kerana digital kan, dia punya macam parametric EQ ataupun dia punya graphic EQ kan, dia ada band-band dia tertentu saja. Okey, katakan kalau anda nak tambahkan low. Kalau anda nak tambahkan low, dia punya low 18 Hz saja. Okey, kalau dia punya mid kan, kalau anda nak tambah, dia ada 100 sampai 8K. Dan dia punya high adalah 12K. Macam mana pula dengan frekuensi-frekuensi yang di antara semua ni? Anda akan mempunyai beberapa kesukaran lah. Mungkin so dia mudah nak buat, tapi dia terhad kepada beberapa frekuensi. Okey, low dia ada 80, kalau mid dia daripada 100 sampai 8K, dan ini 12K. Okey, so yang di antara itu, frekuensi-frekuensi di antara ini semua tak berapa boleh adjust lah. Okey, ataupun tak berapa dapat begitu tepat lah. Kita ada satu komen yang sangat, itu saya rasa sangat accurate dari Simon. Dia kata digital lebih membantu sebab dalam analog bergantung pada telinga. Tetapi pendengaran telinga akan berubah mengikut usia. Itu betul. Mungkin masa muda dengar semua okey, tapi sudah naik umur, mungkin setengah frekuensi anda sudah tidak begitu. Ini betul. Sudah tidak begitu sensitif. Jadi digital banyak membantu. Jadi sebenarnya itu poin satu. Dia kata orang tua tak suka digital. Orang tua tak suka digital. Tetapi poin ni dia kata sepatutnya orang yang sudah naik umur, pendengaran tidak bagus, sepatutnya yang guna digital. Orang muda nak menimba ilmu, nak dapat pengalaman, sepatutnya guna analog. Betul. So terbalik. Sepatutnya. Dunia ni sudah berubah, sudah terbalik. So balik kerana ini pun pendengaran pun dia ada bila orang tua, saya pun sendiri dah sampai umur 50 tahun kan. Saya pun rasa saya punya pendengaran khususnya frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi kan, saya rasa macam tak berapa jelas dah. Okey. Saya pun tahu memang ini akan berlaku. So tadi bila balik kalau analog, dia ada senang nak buat dengan knob-knob ni, tapi tak begitu tepat. Dia ada limit dia kepada frekuensi yang ada di sini. Tetapi di sini dia tak ada betul-betul satu limit. Segala frekuensi boleh di-adjust. Okey. Dia parametric EQ kan?
semua frekuensi. Sebab ini frekuensi boleh ubah. Contoh ni. Mana-mana frekuensi dia boleh gerak ubah. ke atas. Gerak atas boleh sampai high. Sebab ini high, sini low. So high mid. Ini mungkin mid, low. So kita boleh naik turun. Sana sudah dia sama sudah fix. Dia ada beberapa tempat saja. Dia ada 80, dia ada 100 sampai 8K. Lepas tu dia ada 12. Tetapi katakan anda tak mau gerak sini gerak sana, bila you pergi apa-apa channel yang baru, bila you tekan high, dia sudah tetapkan ialah ni. Dia high mid, dia memang sudah tetapkan ni. Dia low mid, dia memang sudah tetapkan ni. Dan low, you sudah tetapkan sebagai ni. Fungsi ni lebih kurang sama katakan macam you tak mau adjust apa-apa frekuensi bagi dia naik turun. Ini apa yang akan dapat. High mid, low. Lebih kurang lebih kurang macam analog. Ini memang dah analog. Ini macam Cuma analog. you kena tekan nak pilih high mid, low mid dengan low. Tekan saja. Sana tak perlu tekan. Okey. Tapi yang kelebihan dia, kalau anda tak perlu cara analog ni, this is macam analog method. Analog method in a digital mixer. Betul. Tapi kalau anda tak mau ni, anda boleh pilih mana frekuensi anda boleh pilih. Ada komen kita bacakan sekejap dari Syam Zibam. So dia Which kata camera are we on now? Okay. both. So dia kata X18 Behringer, dia kata recommend untuk beginner untuk main digital lah. Put back. Yeah. Okay. Dan kita ada soalan dari Max Law lah, okay. Dia kata macam mana kita nak buat Walker tak masuk ke subwoofer. So biasa subwoofer dengan main system kita separate. Dia ada fader yang berlainan, cuma jangan hantarlah signal Walker ke itu subwoofer lah. Contohnya kita main left right pergi top punya speaker, dan kita ada subgroup 1, subgroup 2 atau aux out, aux 1, aux 2 pergi subwoofer. So kita janganlah hantar itu mic ke subwoofer. Itu saja kita boleh buat. You can take out take out some channel away from, or select some channel to not to send grouping lah. Macam analog pun ada, digital pun ada lah. Kita panggil sebagai mix out lah. Kita ada aux out, mix out, monitor out, subgroup out. So dia ada banyak jenis nama-nama yang berlainan lah. So you boleh guna itu sebagai satu output untuk control subwoofer saja. Jadi mic anda jangan hantar signal ke subwoofer, itu sudah jadi. Okay. Either that or you set a cross point lah. Tapi dalam ni memang tak ada lah, tak boleh set ni crossover. Ini ada tak? Ini dia bukan satu proper punya crossover, tapi dia ada crossing lah. Dia ada crossing juga, ataupun dia boleh cut certain frequency, cut sampai habis pun kan? Dia boleh cut. Okay, so for next step apa kita nak dapat? Okay, nak senang dapatkan bunyi, kita dah buat track drum, dah buat. Okay, sampai pukul apa sekarang? Pukul 5 dah. Saya rasa kita ada satu last point saja. Last point. Yang paling penting sekali. Apa tu? Untuk nyanyi. Sebab kalau tak nyanyi, hidup kita di mana ada makna. So anda menyanyi apa? Kita nyanyi mesti ada apa? Lagu lagi? Singer. Lagi? Singer lah. Lagi apa? You kena ada echo, reverb. Betul. Lah. Effect, kalau effect, tidak, effect. dia kering, dry. So kering, kita dry. macam mana nak menyanyi? So anda menyanyi ya? Saya tak menyanyi. Kita nak bincang pasal adakah ini susah nak dapatkan You ada echo vocal yang track betul. Ada vocal track tak? Kita lah vocal. Alamak, kita pula vocal. Kita ni sudah cucuk pergi mana? Saya pun lupa. So kita nak bezakan lah, ada macam mana kita Ini nak cucuk buat. pergi mana? Ini cucuk pergi mana? Channel 2. Okay. So ini sudah cucuk masuk mic saya sini. Ada bunyi tak? Hey. So boleh ini? dengar bunyi. Boleh dengar bunyi saya tak? Sini boleh lah. Saya mutekan sini dulu. Okay, saya sudah mutekan mic ini dengan mic ini. You boleh dengar. Okay, tak ada lagi. So you tak boleh dengar bunyi you. That one? Sudah mute. So sekarang saya menggunakan mic. Is purely this one. Test. One. No, there's one more part picking up.
No, this one. Oh, sorry. Check. Okay. Okay. So sekarang apa yang anda dengar adalah dalam mic ini saja. So saya boleh dapatkan sangat senang you boleh guna kamera Andy. Kamera. Okay, saya buat saya dulu ke atau you buat? Saya buat saya dulu lah, saya cucuk sini. So saya ada mic saya dekat itu channel 2. So saya terus boleh hantar pergi ke saya punya efek ialah bass 3. Check. Dah ada efek? Ada efek? Saya dengarkan dulu. Hey. Hello. Hey. Hello. Hey. Check. Hey. Oh, sebab saya efek belum set lagi. Mas itu guna robotik. Saya cuma kena tukarkan. Kita nak menyanyi yang pakai robotik, Darth Vader menyanyi ke? Darth Vader. Bukan Darth Vader menyanyi. Cuma. Okay, ini adalah reverb. Vintage reverb. So sini semua sudah ada satu setting. You kena pilihkan apa setting yang anda suka supaya dapatkan reverb yang anda suka. Kalau anda tidak suka, you boleh masuk lagi. Contoh, masuk lagi untuk buat adjustment yang fine tuning lah. Ui. Tapi kena masa. Ini nampak, yang ini nampak sangat complicated ni. Mestilah. You ingat set echo tu main pasir? Bukan. Jadi you kena ada masa nak pergi setkan yang betul-betul yang anda mau. Tetapi kadang-kala mungkin anda scrollkan sini preset anda suka. Jadi tak ada masalah. Faham tak? Preset yang di dalam mungkin anda cuba sekali, anda suka. Kalau mixer yang baru kosong dia ada preset. Ada preset. Inilah satu preset. Inilah hall reverb. Mungkin anda suka hallnya, reverbnya, efek. Untuk sebagai lagu, kita ada vintage reverb dekat sini. Kita boleh gunakan sebagai nyanyi karaoke. Atau kita boleh guna echo juga. ECHO, mana ada echo? Echo. Tak ada echo lah. Stereo delay. Delay tu mungkin tak berapa sesuai. So macam ni lah. You nak cuba dekat kamu ni. So kalau ini guna untuk nyanyi karaoke boleh tak? Tak boleh lah. Kita kena pilih lah. Tadi saya guna stereo delay. Okay man. Check. Hey. Negaraku tanah tumpah. Dengar. Boleh. Dengar saya nyanyikan negaraku tu. Negaraku ABC. Boleh ya? Boleh nyanyi? Opera. Tapi ini apa setting pun tak ada. Saya cuma ambil balik preset dia. Tetapi bukan semua orang suka sebab individual ada preference lain kan. Ada dia punya kemahuan sendiri. Tetapi kita dengan digital boleh lagi buat itu fine tuning lagi. Okay, sekarang saya bagi kepada kamu mic ini, you cuba setkan dia. Check 1 2. Test 1 2. Check 1 2. Test. Is it too loud? Your side? Okay. Okay. Check 1 2. Check 1 2 because my gain. Okay, too much. Test 1 2. Okay. Macam tu lah, lebih kurang. So, kalau saya nak apa itu echo ke apa, effect send ke apa. Okay, saya buka
Test 1 2. Check. Check 1 2. Check. Check. Eh? Test 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 test. 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 Eh? Harap punya. Sini Which lah. one ah? You Oh, kena dia. send. Send ready. Send. Sorry. Send Ah. salah missing Test 1 2. Check 1 2. Okay, sekarang saya akan tambah, katakan tambah. Saya nak tambah test 1 2. Okay, macam tu saja. Dia punya step kan, anda kena naikkan send dia, FX dia kat sini. Okay, katakan kalau tengah lah, kalau nak lebih sikit boleh, tapi tak lebih dah. Lebih kurang setengah, lebih kurang okay punya. Okay, yang ini okay, pun memastikan ada. Okay, so saya buat setengah-setengah lah semua. Okay, then lepas tu you kena send to main, then pilih lah testing 1 2 okay, dia ada parameter dia, feedback dia, damping, tempo. Macam mana set? Ah. Macam mana set? So you just katakan you nak tempo dia, you boleh tambahkan. Tes. Tak boleh. Wait ah. Testing 1. So ini echo semualah. So katakan saya mau karaoke punya. Test 1 2. Ini tune juga, ini boleh juga. Boleh cuba. Okay. Testing 1 2 macam ni lah. Okay. Test 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Test 1 2. Kalau ini ambience, kalau hall yang lebih besar, hall yang bilik yang kecil-kecil. Okay. Tailgate test 1 2. Boleh ya? Test 1 2 1 2. Check 1 2 1 2. Test 1 2. Okay, so kalau nak cari balik karakter yang lain, satu nyanyian, satu okay. Rumah room tu theater, concert, church. Okay, concert. So adakah ni senang nak dapat echo untuk nyanyian? Tak juga. Tak senang juga. Lebih kurang lah. Lebih kurang sama lah. Tak susah, tak senang lah. Tapi dia lebih fix semua dia. Okay. Untuk buat tuning sedikit. Sedikit saja. Tapi pun susah Test juga. 1 2. Check 1 2. Test 1 2. Test 1 2. Okay. So katakan nak cari yang lain pula, clipper. So basically nak cari yang phaser, flanger, early reverb, ambience, echo. Kalau nak cukup echo, itu tak ngam untuk karaoke. Test 1 2. Test 1 2. Saya ada Test. satu preset dari Eric lah, yang untuk karaoke ni. Apa tu? Ada. Playkan itu, bukan play lah, link, bagi link. Playkan, bacakan itu nombor bagi Andy. Nombor apa? Dia ada satu nombor, cari apa, ikut. Test 1 2. Test 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Getaran jiwa melanda hatiku. Test 1 2. Check 1 2. Andy, kita telah sharekan satu link. Mana tu? Komen. Dekat bahagian komen. So, sana dia suruh you pilih echo. Okay. Cari echo. Yalah, cari echo lah. Setkan ke echo dulu. Okay.
Okay. Lepas tu damping 15. Damping 15. Damping 15. Damping 15. Damping 15. Lepas tu Feedback berapa? Ha? Okay. So cara nak buat setting ni ada dekat bahagian komen kita ke Test 1 2. Negaraku. Okay. A little bit also lah. Ini satu setting lah. Kalau then mengikut cita rasa anda bolehlah set dia punya parameter ikut cita rasa anda lah. So kalau saya lebih suka dengan testing 1. Bukan. Testing 1 testing 1 2. Test 1 2 check 1 2 test 1 2 check 1 2 check 1 2 test 1 2. Just now was what 300 300 betul. Yeah. Test 1 2 test 1 2. Cuba nyanyi satu. Getaran jiwa. Okey lah. Mungkin terlalu banyak kita volume. Sini kurangkan itu sudah lupa itu lirik. Sorry. Okay. So dia punya parameter sini fix. Kalau nak dapatkan EQ dia just cari dia punya hantar dia punya FX dari channel tu. Okay, buka FX punya level. Okay, carikan FX yang anda nak dan send, okay, kepada main lah. Okay, test 1 2 check 1 2. So you kena send kepada main. Jadi kita tadi sudah cuba membuat satu efek untuk berkaraoke atau untuk suara nyanyian lah dengan digital mixer. So dengan analog juga kita ada preset di dalam. So kalau ketika anda mendapat preset, anda pergi cuba, you rasa suka, jadi senang kerja lah. You tak perlu set apa-apa. You pergi itu efek sudah okey, betul. So sama juga analog, mungkin you pergi sana, you sudah suka. Dia punya kalau anda suka sudah tak perlu apa-apa. Tetapi katakan kalau tak suka ini dia punya parameter limited. Dia sangat kurang. Jadi you nak dapatkan bunyi echo untuk nyanyian susah sikit. Bukan tak dapat lah, mungkin susah sikit. Ini pun tak senang, tak susah. Tapi dia mungkin ada lebih banyak parameter, mungkin akan dapat suara. Tapi kalau nak dapatkan preset, kalau nak dapat preset yang simple tu, nak dapat preset effect, saya rasa mungkin ini lebih cepat lah. Tapi kalau nak lebih dengan lebih parameter you nak setting semua tu, nak dapatkan efek yang lebih tepat, nyanyi. Memang digital. So ini tak senang pun tak susah. Tapi katakan kita memang nak dapatkan apa yang kita mahu, ini mungkin kita dapat lakukan. Yang saya rasa daripada apa Eric buat kat digital mixer ini, dia mungkin sesuatu anda nampak sebagai sesuatu kesukaran lah, mungkin menakutkan anda, ada beberapa step tambahan. You kena tekan ni, select ni tu macam tu. Dia ada beberapa step tambahan. Tapi saya rasa ini bukan betul-betul susah. You buat beberapa kali, dah biasa, dah terus boleh buat dah. Okay, dia ini kurang step, dia ini lebih step. Tapi dia punya kebolehan memang digital mixer akan lebih baik. Ini mungkin kalau untuk basic simple function, apa yang ada di sini mungkin itu lebih cepat. Okay, dia tak ada beberapa step, terus you boleh buka ni, buka tu saja terus. Ini dia ada select sikit. Tapi dah biasa. Buka tu pun tak semestinya you suka. Tak semesti. Tak semesti. Dia ada limit dia, terhad kepada dia punya setting yang ada di atas board di sini. Tapi dia punya
HUD ni dia macam tak ada HUD tau. Segala fungsi ada dalam bot ni. Anda kena just select dia punya fungsi saja. Tetapi yang ini nak satu cari lagi itu point, fungsi mungkin satu tak lagi ada. point. Katakan you dah sana, dia kata senang dapat, walaupun anda tak suka preset tapi you dapat itu boleh lah. Boleh. Tapi kalau you boleh lah, ini pun boleh lah. So dia punya bukan kekurangan, you kena mengatasi fobia anda untuk membuat satu atau dua mungkin 3 step yang lebih daripada ini. Tapi anda dah biasa, boleh buat dengan cepat lah. Okay, boleh buat dengan cepat. Dan fungsi dia memang lebih banyak. So, walaupun saya ni suka kepada analog, okay, saya akan mengakui lah, digital is the way to go lah. Kalau you nak fungsi yang lebih advance, nak fungsi yang lebih tepat, buat adjustment lebih tepat, lebih terperinci, boleh buat di situ. Yang ini tidak begitu terperinci. Saya rasa macam ni lah. Okay. So, kita datang kepada ada apa persoalan yang lagi terakhir ke? Kita So, ada apa komen? Step yang saya suka nak faham adalah bahagian patching tu. Saya rasa digital mixer, terutama X32 kalau anda tidak menggunakan itu stage box, yang menggunakan itu network cable Cat5, you basically plug and play dah. Sebab dia datang, dia memang sudah patch ke semua physical. Kalau mixer saja is sama macam ni kan? Sama macam ni, sudah sama patch je, sama je. Cuma bila you nak guna itu dah Cat5, you nak sudah masuk network ke stage box, sana you kena additional. You kena patch this input network. kepada ke network. Tapi katakan you tak guna tu, you just dia konsol saja. Belakang dah fix. Dah fix. Dia sudah channel patch. 1 2 3 4 dah fix semua. Cuma beza dia tak ada macam katakan output main left dan right, dia tak ada tulis main left and right. Dia cuma output 1, output 2 sampai output 8. Untuk case ni output 8 lah. So dia kata apa, bahagian suka nak patch bahagian patching tu Patching bila you nak guna digital network. Sekarang boleh tunjuk kat siapa itu tu? Makan masa. Okey. Sebab kena dari A to Z, kena fahamkan bagi dia. Sebab ni sudah masuk network. Just the patching ni lah. Dia sudah masuk networking. Okey. Ini boleh kita convert kepada satu, anda tanya kami jawab. Boleh, kita boleh dapatkan buat dalam satu video yang lain untuk sharekan patching ni lah. Ada apa-apa pertanyaan lagi, kalau sekarang kita tak boleh jawabkan ataupun mengambil masa, kita mungkin boleh buat satu video, anda tanya, kami jawab. Okay. So kadang-kadang Encik Maxirians kan, dia kata dia suka nak faham bahagian patching tu. So hari ni agak suka kita nak tunjukkan. So mungkin Eric boleh buat satu satu video yang Encik Max dah tanya, Andy. Dia jawab. Dia bukan, ini orang digital. Orang analog buat lagi bermakna. Okay, so persoalan dia, apakah yang masih lagi block anda? Can go above Amir? Apa soalan? Dalam mixer digital boleh tak kita susun kita punya dynamic, contoh macam kita letak noise gate sebelum EQ dan compressor selepas gain. Bukan semua boleh buat. Some can, some cannot, right? Some cannot, some can. Sebab itu memerlukan processing power. Sebagai contoh, Behringer Wing kita boleh proses apa-apa yang anda suka. Untuk Behringer ini kita saya rasa susah sikit. Ini tak boleh. This one X32 have to follow the sequence of processing. Dia sudah fix sequence. So bukan semua digital boleh buat lah. Untuk XA saya rasa tak boleh. Saya ingat tak boleh XA tak boleh. XA tak boleh. Fix ya. X32 pun tak boleh. Cuma Behringer Wing saja kita boleh. Postpone what? No, off dah. Okay. Just now was ringing. Okay, ada apa lagi soalan? Saya nak tanya balik, apakah lagi ada fobia anda yang menghentikan anda migrate daripada ini ke itu? Saya rasa itu mentality saja. Tak mau lah, itu susah memang, tak mau. Tapi bila you sudah langkah ke masuk,
dia kan rasa dunia berlainan. Sudah cuba Itu sekali langkah hari-hari pertama. mau. Salah satu langkah pertama saja yang blok kamu nak masuk ke digital. Lagi satu saya rasa mungkin budget lah, harga lah. Okey, kita ngakui lah digital ni mungkin harga lebih mahal sikit lah. Ini kalau anda bandingkan sesuatu mixer yang untuk show yang kecil bawah 2,000, satu mixer yang katakan yang ini compact, producer punya lebih kurang 6,000 lebih. Okey, producer yang lagi kecil punya 6,000 lebih, 32 channel. So bandingkan 2,000 dengan 6,000 memang jauh beza. Tetapi persoalan dia hanya satu persoalan untuk anda fikirkan lah. Katakan yang ini ada 6 mic input, okey, 6 mic input punya mixer lah. Okey, dan berapa channel? Dia ada 1 2 3 5 10 channel lah, kan? 10 filter, 10 channel. Katakan ada digital mixer macam ni pada harga lebih kurang RM2,000. Adakah anda akan cuba atau masih tak mau? Atau setengah dari ini lebih kurang daripada RM1,000. Kecil-kecilnya. Adakah anda boleh terima lagi tak? Apa tu? Nolah. Katakan sekarang ini satu mixer analog lah. Ini mixer analog. So katakan kalau anda boleh dapat sesuatu mixer digital yang katakan RM1,000 lah. Anda masih ada fobia atau anda akan beli dan cuba? Itu hanya satu pertanyaan daripada kita. So kalau anda rasa kalau pada harga yang sama kan anda akan pasti cuba, baik anda mula untuk bercita-cita nak upgrade kepada era digital lah. Ada brand lain tak yang boleh buat selain Behringer? Gitu tak berapa tahu lah sebab brand lain tak bagi kita sentuh. Kalau boleh cuba minta Yamaha bagi sponsor dia punya konsol ke, Soundcraft konsol kita boleh testkan. Kita buat comparison kalau mereka okey lah. Pasal kita ni kita jual Behringer. Kita itu lawan. Competitor. So kita pun kadang-kadang bukan kita, kalau kita nak pun ambil satu Yamaha untuk buat live dan comparison dengan X32, mungkin kita nak buat secara neutral, tapi mungkin pihak Yamaha mana mungkin neutral. Kita mesti cakap Behringer baik. Behringer baik, beli Behringer saja. Dan mungkin Yamaha juga takkan brand takkan lain. nak benda itu Behringer nak buat. dengan Midas saja. Beli dengan kita saja. Kita paling baik, kita paling best, kita nombor 1. Betul. Memang betul. Penjual memang macam tu memang. Bukan itu saya nak cakap fakta ya. Fakta ya. Behringer X32, okay, X32 compact, X32 producer, Midas M32 dengan M32R. Okay. Saya cek baik-baik rekod kan, kita dah jual saya ingat lebih daripada 1,400 unit. 1,300 atau 1,400. Okay. 1,400 unit mixer X32 di Malaysia saja dah 1,000 lebih ya. Di Malaysia saja. So the number speak for itself lah. Okay. Saya bukan kata Behringer lebih baik daripada Yamaha atau Yamaha lebih baik daripada Behringer. Hanya Behringer jual lebih banyak daripada Yamaha. Bos, saya cadang nak buat live streaming dengan guna mixer Max 2 mikrofon. Ada suggestion apa produk? Max 2 mikrofon? Nak live streaming guna ni. Max 2 microphone actually can use use interface. So kalau ni interface ini UMC 204 HD lah. Okey, ada satu model 202 HD pun boleh pakai. So dua microphone dah cukup. Dia ada gain control pun okey lah. Dia main output pun boleh. Okay. So ini bukan mixer. Ini interface saja. Tak perlu mixer dah. Boleh contact PS1.
dekat bahagian komen atau nombor telefon dia WhatsApp. Okay, ini semua interface dah okey lah. Dah boleh. Where is the rest? Di mana? Okey. Ada apa lagi? Mono convert stereo, apa maksud dia? Mono convert pergi stereo. How to mono convert to stereo? Mono convert pergi stereo dia ada satu butang. Mirror. Dekat sikit. Kan saja ni. So you boleh mono pergi stereo. Itu saja. Ini boleh buat. So model dia UMC 204 HD. Hey, you see? Okay, so model tu model UMC 204 HD lah. Okay, so kalau stereo dengan mono punya mode ada kat sini lah. Okay, dia ada butang untuk stereo dan mono. So dua channel. Okay, dua channel pun dia ada gain control dia. Okay, dia ada dia punya main output punya control. Okay, headphones atau dia punya mix lah antara input dan output lah. Okay. Model ni lah, model ni. Jangan beli yang murah kan. UM2 tu tak boleh. UM22 pun tak boleh. 202 HD also can. 202. Tu dia boleh mono ke stereo. Okay, ada apa soalan lagi? Dalam digital kan ada 48. Oh, itu salah another a can of worm. Another can of worm. Itu that one Kita big kena explanation. Sesi lain. You explain that one in your tutorial apa? Webinar? Webinar sedikit saja. Sedikit saja. Cuma yang actual webinar saya ada adjust explain lebih banyak sebab kita ada buat demo kan. The time when the actual one kita buat kat showroom sebelum MCO. Oh sorry ya, itu kamera belum pusing lagi. Kita pusing tapi pakai kamera. Terlupa pusing kamera. Okey. Saya rasa kita pun dah sampai penghujung kan. Saya pun mau balik rumah. Apa-apa boleh letak di komen below nak apa-apa persoalan, nak pertanyaan atau suggestion untuk apa-apa topik boleh letak drop komen lah. Drop komen kat sini. Kita akan buat inbox pun boleh. So kita akan buatkan sebagai max banyak idea untuk apa-apa nak tanya saja. Kita akan cuba jawab kalau kita boleh jawab lah. So balik kepada topik hari ini. So adakah digital itu lebih susah? So you ada jawapan? Saya nak katakan dia ada persepsi saja yang susah. Persepsi yang susah. Ini kesusahan dia kan yang anda rasa adalah. Anda rasa macam adalah. Ia adalah ada beberapa step tambahan. Untuk main mixer ni dia ada beberapa step tambahan. Tapi dia punya step sangat mudah. Saya pasti anda pakai beberapa kali, 2-3 kali anda dah familiar dengan step tu, anda akan boleh mungkin pakai digital mixer semudah dan secepat dengan pakai analog. Okay? Tapi untuk setengah case, you pun agree. Hari tu you ada bincang, you gaduh dengan saya, dia kata 2 mic tak perlulah. Tapi kalau show tadi Encik Zubir. Encik Zubir kata kalau untuk show kecil saya tak nak bawa ni. Memang saya tak nak bawa ni. Tapi katakan digital mixer macam ni kecil. Apa yang sudah tutup? Tak ada yang tertutup. Tak ada yang tutup. Yang tu macam kecil macam ni. Kalau besar macam ni, kalau digital mixer kecil macam ni atau kecil macam ni. Macam mana? Saya bawa ni nak digital mixer lah. Kenapa tak mau bawa tu? Kerana dia ada fungsi-fungsi lain di belakang. Yang mungkin saya nak atau tak nak pakai. Dia menjadi simple juga. Okay. Jadi apa jawapan anda?
Adakah Buat masa sekarang saya akan pakai analog untuk event-event yang kecil lah, show-show yang kecil lah. Okay, kerana I nak simple. I nak semua di depan mata saya saja. Saya tak nak cari benda, nak cari selection, nak tekan butang. Saya nampak gain, saya terus adjust gain. Saya nampak EQ, saya terus EQ. Saya nampak effect, saya terus pergi effect. Kalau untuk event yang kecil, function yang simple, 2-3 mic, ada satu DJ, ada satu MC, ada satu penyanyi, ada background music, 4 channel pakai. Saya akan pakai ini saja. Okay, mudah, cepatlah. Okay, saya simple, tak ada apa complicated semua. Tapi kalau function yang lebih besar, event yang lebih besar, show yang lebih besar, mungkin mikrofon pun dah 6, ataupun dia ada lagi drum ke, keyboard ke, gitaris ke, then saya akan pakai digital. Okay, buat masa sekarang lah. Tapi kalau saya ada option sesuatu mixer, digital mixer yang kecil dan harga sama dengan analog, anda fikirlah sendiri, anda yang akan pilih yang mana. Tapi ya, belum jawab soalan kita lagi. Soalan topik hari ini, adakah digital lebih susah? Saya tak kira you kecil besar, budget tinggi, budget rendah. Adakah ini lebih susah ni? Okay, persepsi dia macam lebih susah. Tetapi sebenarnya bukan. Itu saya nak katakan. Okay. Sebenarnya bukan. Okay, itu yang mula-mula saya nak beritahu Andy. So, hari ini kita dah bincang 1 jam lebih. Dia akhirnya bersetuju dengan idea saya. You boleh datang ke sini. Sini sudah tak ada orang. Hei, Ricky. Okay, so kita sudah dapat jawapan untuk hari ini. So, adakah digital lebih susah? Sebenarnya bukan, senang saja. Cuma langkah pertama saja. saya rasakan sekarang dia punya the wall, ada dinding yang ada satu dinding di sini yang menghalangkan orang daripada analog pergi ke digital. Ini wall satu, harga saja. Actually, sebenarnya harga saja. Lagi yang keduanya, digital sekarang tak ada yang kecil, yang fizikal macam ni. Adalah yang macam ni, ada yang macam ni. Tapi banyak orang yang selalu lebih suka ada physical fader kan. So digital buat masa sekarang tak ada. So saya nak bagi satu idea. Macam lah ni, bukan fader ni apa? Yang ini besar. Saya katakan yang kecil. Kecil. Ada physical fader. Okay. So kalau katakan esok ke 2 tahun lagi ke ada satu mixer digital physical macam ni, digitalnya harga 2,000 atau ke bawah, adakah anda akan beli? Tanya sendiri. Okey, atau itu beritahu jawapan kita kami juga. Okey, kita sudah dapat jawapan untuk hari ini. Kita mungkin sampai di sini saja. So, ada apa-apa pertanyaan, komen atau suggestion, bolehlah inbox kepada kita. Ya. Okey. So, sampai sini kita akan ucapkan terima kasih kerana menonton sesi live kita, dan saya nak mengucapkan daripada AV Electronics Marketing, jangan lupa ya, like page kami, subscribe kepada YouTube channel kami, okey? Dan sharekan live ni ya. Walaupun sharekan. kita tamat, tapi dia akan jadi video selepas ni. Share kepada kawan-kawan anda. So, ini rakan saya Eric dan saya Andy daripada AV Electronics Marketing ingin mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal dan jumpa lagi minggu depan, and have a good weekend. Amalkan penjarakan sosial. Please, okay? Pakai mask. Bye. Pakai mask. Bye-bye. We never pakai mask. Kita healthy punya okay. Jumpa lagi di video depan. Kita Sabtu dengan Ahad ada video pukul 9 malam. Malam pula. Malam. Video. Tengah malam tak mau. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye.